Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Okay, hari ini cikgu mulakan dengan pengenalan kepada kimia. Okay, cikgu akan perkenalkan dulu bab-bab kimia tingkatan 4. Kita ada 8 bab. Bab 1, pengenalan kepada kimia. Dalam bab ni awak paling penting untuk awak pelajari adalah penyiasatan saintifik dalam kimia. Bab 2, jirim dan struktur atom. Okay, dalam ni awak akan belajar tentang struktur atom, isotop dan sebagainya. Bab 3, konsep mol, formula dan persamaan kimia. Okay, bab 4, jadual berkala unsur. Bab 5, ikatan kimia. Bab 6, awak akan belajar asid, base dan garam. Bab 7, awak akan belajar mengenai kadar tindak balas. Dan bab 8, bahan buatan dalam industri. Okey, untuk buku yang akan kita gunakan, cikgu nak satu buku panjang untuk kita gunakan sebagai buku nota ataupun latihan dan laporan amali dalam satu buku yang sama. Dan kita akan gunakan satu modul kimia daripada Cikgu Azmi bin Ahmad. Okey, ini adalah buku dia lah. Okey, modul kimia. Okey, next, kertas peperiksaan SPM. Okey, format untuk kertas peperiksaan SPM, kita ada 3 kertas. Okey, kertas 1 adalah objektif aneka pilihan, ada 40 soalan, kena jawab semua. 40 markah. Tempoh ujian untuk kertas 1 ni selama 1 jam 15 minit. Okey, next kita ada kertas 2. Kertas 2 ni subjektif. Okey, ada 3 bahagian. Bahagian A 8 soalan, kena jawab semua. Bahagian B 2 soalan, pilih 1. Bahagian C 1 soalan, wajib jawab. Untuk soalan kertas 2 subjektif ni, soalan yang ditanya sama ada dari segi soalan subjektif berstruktur, respon terhad dan juga respon terbuka. Untuk kertas 2, tempoh ujian dia selama 2 jam 30 minit. Okey, dan kertas yang terakhir adalah kertas 3. Ini adalah ujian amali. Awak perlu buat eksperimen. Okey, ada 2 tugasan amali. Okey, jenis item dia sama ada tugasan amali berpandu ataupun tidak berpandu. Tugasan amali berpandu ni maksudnya dia dah bagi kaedah, step, dah bagi bahan, dia dah bagi tahu apa bahan dan redas yang perlu digunakan. Awak hanya jalankan eksperimen sahaja, amali sahaja. Tapi kalau tidak berpandu ni, dia cuma bagi eksperimen, tak bagi tahu radas, kaedah pun tak bagi tahu, awak kena rangka sendiri semuanya. Okey, untuk kertas 3 ni 30 markah, 1 jam 45 minit. Okey, kita pergi terus kepada apa tu kimia. Kimia tu apa? Apa sebenarnya kimia ni? Okey, kimia adalah satu bidang ilmu sains yang mengkaji tentang struktur, sifat, komposisi dan interaksi antara jirim. Okay. Kajian kimia ni dia meliputi semua jenis bahan kimia yang kita jumpa dalam ataupun luar makmal. Okay. Contohnya macam air, udara, logam, batu, kertas dan sebagainya, ubat-ubatan, macam tu. Okey, dari segi mikro, kajian kimia melibatkan analisis mengenai struktur atom dan juga struktur molekul. Okey. Okey, ini adalah bapa kimia, Jabir bin Hayyan. Okay, asal usul perkataan kimia, macam yang semua dah tahu, perkataan kimia ni berasal daripada perkataan Arab al-kimia yang bermaksud seni penukaran logam. Okay, ilmu kimia ni sangat luas. Okay, dia mengkaji dari sekecil-kecil zarah lah kan. Kalau sebelum ni dekat sains menengah rendah awak belajar paling kecil tu sel kan. Tapi sel pun sebenarnya diperbuat daripada zarah-zarah. Okay. Okay, ni bahan kimia dalam kehidupan. Okay, yang kita guna. Mostly dalam kehidupan kita memang kita tak tinggallah kimia ni, memang sentiasa kita guna dalam kehidupan sehari-hari kita. Okey, dari segi makanan kan, dalam bidang pemakanan
kita guna untuk bahan-bahan pengawet, pewarna, perisa, pengganti oksida, penstabil dan sebagainya. Dari segi perubatan, kita guna antibiotik, antiseptik, vitamin, kemoterapi, analgesik. Kalau industri, banyak. Industri ni paling banyaklah dengan perubatan. Okay. Cat, polimer, kaca, seramik, deterjen, pewarna, alloy dan sebagainya. Dan pertanian, herbicide, pesticide, fungicide, baja, hormon. Okay. Ini yang biasa kita gunalah, yang lazim kita guna dalam kehidupan harian. Okey, perkembangan bidang kimia dan sumbangan teknologi kimia. Ini nama orang ni Richard Philip Feynman. Dia yang memperkenalkan konsep nanoteknologi. Sekarang ni kita banyak kehidupan kita ni banyak menggunakan nanoteknologi lah. Tapi mungkin tak dalam kehidupan harian kita kan. Tapi nanoteknologi ni sekarang banyak guna dalam keselamatan makanan dan juga pengawetan makanan. Okay, kita tengok dulu nanoteknologi dalam keselamatan makanan. Kenapa kita guna nanoteknologi ni? Sebab kita nak kesan patogen bawaan makanan. Kita tak nak ada patogen dalam makanan kita. Perlindungan daripada logam berat, kita packaging makanan tu, kita guna nanoteknologi untuk kita lindung makanan kita daripada logam berat, daripada alahan dan juga racun perosak dan bahan tambah. Nanoteknologi dalam pengawetan makanan sebagai ejen antimikrob, nanokapsul, penambahbaikan sifat fizikal, perlindungan terhadap kerosakan bahan kimia. Kita guna nanoteknologi dalam pengawetan makanan ni untuk menjadikan kita punya makanan tu lebih tahan lama. Kalau buah kan sebagai contoh, kalau tanpa nanoteknologi buah kita cepat rosak, tapi dengan nanoteknologi buah kita lambat rosak. Okay, next, kerjaya berkaitan dengan bidang kimia. Ada 5 bidang. Pharmaceutical, bioteknologi, nanoteknologi, kosmetik dan teknologi hijau. Ni antaranya lah. Okay, doktor dan ahli farmasi dalam bidang pharmaceutical, bioteknologi, contoh kerjaya yang mungkin boleh awak ceburi, penyelidik bioteknologi, jurutera bioperubatan. Bidang nanoteknologi, jurutera nanoteknologi, ahli sains pemakanan. Ahli sains pemakanan ni dietetik lah. Okay, kosmetik, ahli kimia, pakar runding kosmetik. Teknologi hijau, ahli kimia hijau, ahli geokimia. Geo ni tanah kan? Okay, tanah yang berkaitan dengan bidang kimia lah. Okay, next, ini people in chemistry. Kerjaya lah, antara kerjaya lain yang awak boleh ceburi jika ambil kimia. Okay, forensik, nutritionist ni sama tadi lah macam dietetik, pharmacist, doktor, chemical engineer, food technologist, geologist, biochemist. Okay, kita pergi pada yang seterusnya, 1.2. Penyiasatan saintifik dalam kimia. Okay, apa tu penyiasatan saintifik ataupun the scientific method? Okay, penyiasatan saintifik merupakan suatu kaedah saintifik yang digunakan bagi penyelesaian masalah dalam sains. Okay. Kaedah saintifik ialah suatu kaedah sistematik yang diguna pakai oleh ahli sains ataupun penyelidik dalam menyelesaikan masalah berkaitan sains. Okay. Kita ada berapa kaedah saintifik? 11. Kita ada 11 langkah dalam kaedah saintifik. So kita tengok yang pertama, membuat pemerhatian. Yang pertama adalah membuat pemerhatian. Dalam membuat pemerhatian ni, kita akan kumpulkan maklumat berkenaan dengan fenomena yang berlaku menggunakan 5 panca indera utama kita, iaitu penglihatan, pendengaran, sentuhan, bau dan rasa. Penglihatan tu kita guna mata, pendengaran tu kita guna telinga, sentuhan kulit lah, bau menggunakan hidung dan juga rasa menggunakan lidah. Okay, kita kumpul dulu maklumat. Yang kedua, kita akan membuat inference. Apa tu inference? Inference adalah ramalan awal, okay, ataupun penerangan kasar terhadap fenomena yang kita perhatikan tadi. Okey, yang ketiga, okay, selepas kita dah buat inference, kita akan mengenal pasti
masalah. Okey. Dalam mengenal pasti masalah ni, kita kena kemukakan soalan berdasarkan inference yang telah kita buat tadi. Okey. Yang seterusnya, langkah yang keempat adalah membuat hipotesis. Kita buat satu pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang dimanipulasikan dan pemboleh ubah yang bergerak balas untuk menerangkan sesuatu fenomena yang kita perhatikan. Okey, kita ada dua pemboleh ubah yang kita kena nyatakan dalam membuat hipotesis. Pemboleh ubah yang dimanipulasikan dan pemboleh ubah yang bergerak balas. Okey, step yang seterusnya, mengenal pasti pemboleh ubah. Ada 3 pemboleh ubah. Pemboleh ubah dimanipulasikan, pemboleh ubah bergerak balas dan juga pemboleh ubah yang dimalarkan. Okey, untuk kita uji hipotesis tadi yang kita dah buat. Okey, seterusnya mengawal pemboleh ubah. Dalam penyiasatan saintifik, satu pemboleh ubah dimanipulasikan untuk mengkaji hubungannya dengan satu pemboleh ubah yang bergerak balas. Okey, pada masa yang sama, pemboleh ubah yang lain kita malarkan. Okey. Seterusnya, bila dah kawal pemboleh ubah, kita akan rancang eksperimen. Dalam merancang eksperimen ni, kita kena pilih radas dan bahan yang sesuai, serta kita senaraikan prosedur ataupun kaedah langkah untuk menjalankan eksperimen. Dalam masa yang sama, kita kena nyatakan cara susunan bahan dan radas, cara-cara untuk mengumpul, menganalisis dan mentafsir data. Okey, lepas kita dah rancang eksperimen, kita dah buat eksperimen, kita akan kumpul data. Okey, semua data perlu dikumpulkan dan direkodkan dalam jadual yang dicadangkan, yang kita dah buat tadilah, yang kita dah rancang tadi dan kita dah buat. Okey, data yang dikumpulkan boleh terdiri daripada kuantiti bahan kimia, panjang suatu bahan, masa yang diambil ataupun pelbagai sukatan lain dalam bentuk pernyataan. Okey, lepas kumpul data, kita akan tafsir data. Okey, dalam langkah ni, penerangan yang lebih rasional dibuat tentang objek, peristiwa atau graf yang kita plot daripada data yang telah dikumpulkan. Okey, yang kita perhatikan, yang kita ukur. Okey, data dapat ditafsirkan sama ada daripada jadual ataupun graf. Dan kita juga boleh lakukan pernyataan tentang apa yang berlaku semasa penyiasatan. Okay, semasa kita tafsirkan data, semua perkaitan antara pemboleh ubah dinyatakan secara tepat dengan berdasarkan pemerhatian atau pengukuran. Okey, next, lepas kita dah tafsir data, kita akan buat kesimpulan. Daripada hasil analisis dan tafsiran data, kesimpulan boleh dibuat. Okey, kesimpulan dibuat dalam bentuk pernyataan tentang hasil sesuatu kajian berdasarkan sesuatu hipotesis atau mengukuhkan sesuatu perkara berdasarkan penyiasatan. Pernyataan yang bertepatan dengan masalah yang dikenal pasti dibuat, hipotesis dinyatakan sama ada diterima atau ditolak. Okay, dan last sekali, dalam kaedah saintifik, langkah last sekali adalah menulis laporan. Okay, laporan ni perlu ditulis selepas menjalankan suatu eksperimen. Okay. So, ni contoh laporan. Kita ada tujuan. Ini contohnya mengkaji kesan suhu terhadap keterlarutan garam di dalam air. Pernyataan masalah, adakah suhu air mempengaruhi keterlarutan garam di dalam air? Hipotesis, semakin tinggi suhu air, semakin tinggi keterlarutan garam. Ini interaksi antara dua pemboleh ubah. Next, pemboleh ubah dimanipulasikan suhu air, bergerak balas keterlarutan garam di dalam air, dimalarkan isi padu air, jisim garam dan masa. Okay, kalau kita tengok hipotesis ni, semakin tinggi suhu air. Suhu air adalah pemboleh ubah dimanipulasikan dan keterlarutan garam. Keterlarutan garam adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okay, next, bahan, alat radas. Seterusnya, prosedur, okay, ataupun kaedah. Okay, keputusan ini dalam bentuk jadual. Okay, kita akan isi mentafsir data. Okay, nyatakan hubungan antara suhu dan masa yang diambil untuk pepejal garam larut. So, kena nyatakanlah jawapan dia. Kita tafsir data daripada keputusan. Kesimpulan, adakah hipotesis yang dibuat dapat diterima? Kena state
diterima atau ditolak. Dan seterusnya kena nyatakanlah apa kesimpulan eksperimen tersebut. Okay, itu sahaja. Terima kasih. Cikgu akan bagi kerja rumah kejap lagi.